Dia kata gua Musa. Jadi dalam bahasa gua tu Ghar. Dalam Quran kan, kita lagi dalam Quran Ghar. Dalam surah Al-Tawbah. Tapi dia tak sebut Musa tu. Kalau sebutnya mana? Kalau Arabnya Al-Ghar As-Sa'labi, gua Musa. Jadi kembali saja. Tak berhenti kan? Jadi sampai ni pada saya komen, saya kata pasal dia tak ada di antara pimpinan ni pun yang memang nak pakat dengan UMNO. Jadi saya sebutlah, saya kata ketika kami runding dah selesai, saya dihubungi telefon, saya minta boleh tak kalau review satu supaya dia boleh dibincang untuk tubuh dengan kerajaan dengan UMNO. Ada yang akan pentas tu saya tunjuk. Saya pun dulu pentas dia, ada di atas pentas dia. Itu yang ada dalam video. Ada pula yang buat video itu yang sebarkan tu. Dulu lagi lah 2009 yang kemudian saya dapat serangan macam-macam. Sampai ada yang kata bunuh saja Mak Wang tu. Ada. Tapi dia kata bunuh tu bukan makna dia betul-betul dan dia beri orang-orang yang duk untuk kata saya buat binaan dia. Dia kata kita bunuh je kata dia. Ada masalah sekarang, ada boleh buka dalam Facebook. Jadi kalau saya buat polis dia kena kata tapi saya tak layan. Jadi bila berlaku tu saya 2 hari lepas tu saya datang ke Kuala Lumpur, berbincanglah dengan pimpinan tertinggi beberapa orang, bincang tak resmi lah betul pasal isu Menteri Besar Perak tadi. Kerana JP bila keluar dia cerita Haji Rizal nak jadi calon, JP terus protes, JP pusat. Jadi saya datang ke Kuala Lumpur untuk bincang, minta nasihat macam mana. Dan betul pun rasminya saya balik ke Kuala Lumpur lepas itu pukul 7 keluar dekat TV. JP boycott kalau Haji Rizal. Itu susah kan? Itu asalnya. Tapi lepas itu beres lah. Sebab bila kita bincang, ini saya kata ni pengalaman ni. Bila keadaan macam tu kita bincang, tebuk-tebuk bau, gini-gini kan, bau semua. Dan sekali boleh surat. Dan Rizal pun menjadi satu tokoh yang Datuk Rizal pun menjadi satu tokoh yang memang orang kaitkan dengan mesra. Tapi itu nanti melihat. Jadi sebenarnya bila saya bangkitkan ni dalam perlimpaan itu, saya kata saya nak pastikan orang yang menghubungi saya ini ada pendapat dia sendiri berseorangan atau ada dari bincang dengan yang lain. Dalam majlis itu pimpinan tertinggi ada presiden, timbalan tak ada sebenarnya, ada beberapa orang lain setiausaha agama. Tapi pada masa saya cakap tu kelihatannya macam tak terkejut. Yang ada 3-4-5 orang ni tak ada macam macam biasa aja. Jadi saya kata saya nak benda ni tolong beritahu saya selepas ni. Sampailah hari yang saya berdiri di pentas katakan tadi tu memang ada tu, saya tak diberitahu pun itu keputusan seorang ke berdua ke bertiga ke. Tapi akhir-akhirnya saya melihat maknanya saya boleh membuat andaian yang boleh ada hujah lah. Buat keputusan lah. Benda tu bukan diputuskan oleh seorang, mesti dah pakat. Cuma ke Selangor tadi pasal dah kena sekat awal tak jadi. Kalau tidak Selangor mungkin jadi. Boleh nami nama Ustaz? Ya? Sebut nama lah. Ada 5 Ustaz, nama. Ada juga. Supaya tak timbul fitnah. Ustaz boleh pilih lah untuk jawab. Sampai hari ni lah maknanya orang tanya saya tapi orang tahu dah. Pasal jawapan ni, jawapan tu dah ada dalam Facebook, dalam ini semua. Nak confirm Ustaz? Yang dia tahu. kalau ada. Jadi susah nanti. Kalau beritahu kan nanti dia serangan lagi kuat lah. Jadi sementara ni kita terus cakap dulu lah. Tapi kesimpulannya dia mereka tertinggi dan kemudian kelihatannya memang ada persetujuan kebilangan mereka yang dibujuk pembinaan. Sebab itu kita lihat datanglah sampai hari ini pun kenapa timbalan bekas timbalan presiden tidak dibuang walaupun dia berundur disuruh undur daripada ahli syura, tapi dia masih jadi ahli PAS. Betul. Sedangkan Hasan Ali kena macam dia dua adik UMNO. jadi maknanya
Patutnya kalau Hasan Ali diucap, pesan-pesan mereka. Saya, apa masalahnya kalau berpakat dengan UMNO pada perkara yang menguntungkan perjuangan lepas? Oh, ini soalannya. Kalau Soalan yang kedua dia tidak jawab. kalau nak pakat dengan UMNO untuk gampang, dia tidak pakat secara sulit. Tok Guni Ali kata, okey, secara terbuka, apa yang kau boleh untuk laksanakan ini? Kalau dia kata PAS pun UMNO setuju terima dasar Islam, begini laksanakan ini semua rancangan ini ikut Islam. Tok Guni Ali bisa berkaitan, dia bukan PAS, dia semua Strategi kan semua benda boleh dicerita saja. tak berat. Tapi yang saya kata tadi maknanya UMNO ni pasal apa dia nak undi-undi sulit-sulit tu. Ataupun orang kita pun kenapa nak undi sulit-sulit? Kalau kata strategi pun, tapi kalau ada orang tahu benda ni tak boleh diterima oleh orang kebanyakan, jadi kena dibersihkan. Tapi soalan yang saya kata tadi, pesan asal saya kan tulisan saya kata kenapa dia masih ada di sana sedang dia diketahui setelah kesana kemari, kadang-kadang bersama PM, kadang bersama dengan pimpinan yang lain. Soal hubungan peribadi itu cerita lain. Tapi kalau pergi program-program gini-gini semua dibawa, itu bukan peribadi dah. Peribadi saya dia kenduri anak dia, saya pergi itu adalah dia orang no, saya kan itu peribadi seumpamanya. Jadi kelihatan ada kepentingan mengapa dia terus dibiarkan sebagai bridge kita orang untuk saya. Dan kita tahu orang yang paling rapat dengan dia siapa dia? Orang yang ada kedudukan tinggi sekarang dalam hati. Untuk sedikit lagi saya nak tambahlah. Banyak tak apa? Kemudian Ali satu masa itu saya di ahli syura. Setiausaha politik beliau iaitu Anwar Bakri telefon saya pada satu petang lebih kurang pukul 5. Ustaz, Teguh besok nak jumpa dengan Ustaz di rumah Kelantan kat Kuala Boleh. Besok nak jumpa sebelum lepas asar. Saya kata masa jumpa dengan saya hanya ahli penjuara biasa saja. Tak, nak jumpa dengan Ustaz dulu, lepas maghrib baru jumpa dengan Timbalan Musyi'an dan Setiausaha penjuara. Pasal apa? Yang tu saya tak tahu. Tok Guru cakap nak jumpa. Jadi saya pun pergi lah. Pergi. Saya ke mana-mana pun yang bawa kereta ni isteri saya lah, kerja saya lah. Semua orang tahu. Hari tu tak tahu lah, cari kursi dalam polisi tak terjumpa. Pasal isteri banyak makanan baru terbaik. Lama sekali dah dekat maghrib pun sampai. Rupanya Tok Guru Aziz pun dekat azan pun sampai. Jadi kami sampai, tu sampai, Ustaz Ghani Setiausaha Penjuara pun sampai. Jadi tak adalah kata nak jumpa seorang yang saya tadi, tak jadi lah. Terus sembahyang, tunggu jadi imam. Lepas salat maghrib, apa dia beritahu? Anak ni panggil antum ni pasal ni lah, kita punya timbalan ni yang juga ahli parlimen pasukan sana-sana cerita dia hilang tak ada kemana, macam-macam cerita di luar ni. Nah, itu dah cerita dah. Jadi kita, saya kata macam ni lah, ibu kita kena panggil dia lah. Dan kita kena pastikan dia ada di mana sekarang. Yang kata hilang tak tahu di mana, parlimen tak hadir dah berkali-kali. Kata cuba telefon, sekali pun telefon dia. Telefon dia angkat telefon. Tanya di mana? Dia dah kat rumah lah. Apa khabar pada Entah? Alhamdulillah, okey. Ada sikit-sikit lah dia tak bisa. Dia tak telefon tu. Dia pun tak tahu tujuan panggil itu, cuma tak tahu dia di rumah. Lepas kita bincang di program beberapa yang setengah jam begitu, Timbalan Musyi'an pun datang. Yang tadi dia datang lepas maghrib, dijadualkan lepas maghrib. Betul lah, lepas maghrib dia datang. Kemudian Aziz kata kami dah bincang tadi, kedua bukti semua. Ustaz ceritakan sikit. Saya boleh kena cerita dia. Dia dah Setiausaha tadi Teguh nak saya cerita. Tak tahulah pasal kali saya ni dari percakapan saya kata macam ni lah. Doktor kita tadi dah bincang berkenaan Ustaz ni, kita setuju panggil dia dan perkara yang kita nak bagikan ialah 1, 2, 3, 4 ni macam tu lah. Lepas tu dia terus dia bagi respon, kita nak panggil dia macam mana, dia sudah menghilangkan diri, tak tahu di mana dia sekarang, dan mungkin beberapa hari tak hadir sidang parlimen sebagainya.
saya pun kata orang tu tak ada rasa apa-apa lah. Kata orang dalam husnuzan lah, in good taste lah. Saya jawab balik, saya kata kami mau telefon dia tadi lepas balik. Dia ada, dia jawab telefon, dia ada di rumah, dia kata dia okey lah, ada sedikit. Secara spontan pula Mursyid Am keluar daripada mulut dia, tak ada fikir. Itu kerana Allah lepas kan. Sudah semalam sampai pukul 2 pagi dia menangis di rumah lah. Dia datang rumahnya, dia menangis sampai pukul 22 pagi. Jadi dia kata hilang, tak tahu di mana. Tiba-tiba kona terus U-turn lah, bukan kona, U-turn. Jadi semalam dia datang rumahnya, dia menangis sampai pukul 22 pagi. Selepas saya beritahu tadi kami ada komunikasi dengan dia ada. Tadi dia kata macam mana nak bawa dia, nak cari dia, tak tahu hilang di mana. Jadi bila saya kata sekejap tadi dia telefon dia ada, dia okey. Terus malam kata semalam dia datang rumah Hana, dia di rumah sampai 3-2 pagi dia menangis. Dia kata dia dipitnah dia kata kalau macam tu tunggu, kita minta timbalan bawa dia esok datang ke pejabat. Saya pula yang buat keputusan mengarahkan saudara. Agaknya selepas itulah maka saya tidak lagi dikehendaki duduk dalam surah. Becik lah. Cerita jadi tuan-tuan faham dah tu kan. Okey, soalan tadi saya nak itu yang pertama usaha daripada golongan muda-muda ini. Yang kedua memang ada usaha daripada luar. Memang ada usaha daripada luar. Soalan yang disampaikan oleh Fatwa dengan beberapa contoh cerita yang telah dibawa. Yang tiga tadi tentang wala dan ulama. Ya. Apa pandangan Ustaz? Soal wala, jadi dulu hanya wala, sekarang tambah al-ulama Rasulullah dia. Kedua tu dari segi dia punya fakta hukumnya yang betul lah. Maknanya kita bila dalam jamaah memanglah ada pemimpin. Hadis Nabi kata as-samu wa ta'ah, sa'at al-ta'ah kepada pemimpin bila boleh amri dalam apa juga perkara, mau suka tak suka, kecuali dia suruh buat yang tak bagi kemaksiatan. Memang kena wala. Yang kedua tadi memang Nabi berkata ulama itulah pewaris Nabi, betul. Tapi soal yang timbul sekarang ni, adakah bila kita memberi pandangan atau bahasa kasar sikit katakan mengkritik lah, kalau bahasa mudah itu kita menegur mengkritik, adakah itu makna merupakan kesalahan sehingga boleh dikatakan kawalan? Kalau itu, kalau ada sahabat yang wanita lagi pergi bangkit menyanggah Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, tak boleh macam tu. Tuan kata tu bercanggah dengan Quran. Pasal Sayyidina Umar nak menghadkan mahar. Dalam Quran kata boleh bagi banyak mana pun. Adakah mana wanita itu sudah tidak wala kepada Amirul Mukminin? Dia beri pandangan dengan betul. Begitu juga ada pendapat-pendapat yang lain memberi pandangan. Kalau bahasa lagi anu kata mengkritik pun tak payah. Yalah mungkin ada yang begitu bunyi keras sikit, yalah. Tapi taklah sampai yang kata wala. Jadi soal penggunaan mengaplikan wala tu tidak kena. Adapun prinsip wala tu memang ada. Pewaris Nabi tadi betul juga, ulama pewaris Nabi, maknanya pewaris Nabi itu mewarisi ilmu dia dan beramal dengan dia dan menegakkan kebenaran yang dia ilmu.